Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kelas PDPR pada hari ini. Hari ini Ustazah akan ajar Pendidikan Islam tahun 5 Bidang Adab yang bertajuk Berjual Beli dengan Berhemah. Anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 166. Klik di sini untuk subscribe. Sebelum memulakan pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta alaina nikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita tengok gambar kat sebelah ni. Gambar ni satu family sedang membeli belah di pasar raya. Zaman Covid ni kita tak boleh dah pergi membeli belah dekat supermarket. Kita duduk je kat rumah. Biar ayah ataupun mak saja yang keluar. Sekarang jom kita fahami apakah itu pengertian ataupun maksud jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta ataupun manfaat. Maksudnya kat sini, apabila kamu membeli sesuatu, kita ada akad. Saya beli buku ini dengan harga RM2. Saya jual buku ini dengan harga RM2. Maksudnya kat sini, pemilikan buku itu telah bertukar hak milik. Kita lihat pula dalil yang disyariatkan jual beli ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah berfirman berkaitan jual beli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya kat sini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan kita daripada mengambil riba ataupun melakukan riba. Apakah hukum jual beli? Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Maksudnya kat sini hukum jual beli adalah harus. Selagi memenuhi syarat yang Allah telah tetapkan. Tetapi sekiranya jual beli tersebut melibatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam, maka hukumnya menjadi haram. Sekarang kita lihat pula apakah ada adab penjual dan pembeli. Yang pertama sekali adab penjual. Mestilah mesra dan mudah senyum. Kalau kamu pergi kedai, tiba pakcik kat kedai tu masam je muka, tanya pun garang je, nak beli pun takut kan. Yang kedua, jujur dan berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Kalau kamu beli buah, nak beli buah ni sekilo, cakap kat pakcik tu. Pakcik tu pun timbang. Timbang dengan jujur. Tak boleh menipu dalam timbangan. Adab penjual yang ketiga adalah menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah ataupun sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Kalau jual benda haram macam ni, tak boleh. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Kalau kamu beli dekat kedai, lepas saya beli ya pakcik, terima kasih. Penjual pun cakap terima kasih ya nak. Macam tu. Barulah ada kemesraan dekat situ kan.
Okey, adab penjual yang kelima adalah sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, sebagai contoh, kamu ada kedai, ada pelanggan datang. Okey, yang ni berapa harga? Okey, yang ni RM5. Yang ni berapa harga? Yang ni RM10. Yang ni berapa harga? RM15. Okey, dia tanya-tanya banyak kali pun kamu sabar je jawab. Layan elok. Okey, macam itulah. Barulah pelanggan tu rasa seronok untuk berurus niaga dengan kamu. Okey, yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Okey, maksudnya kat sini, okey, pada satu hari tu stok gula ataupun minyak masak berkurangan. Tak ada stok macam waktu kita PKP ni kan. Roti gardenia. Semua berebut nak beli kan. Okey, masa tu kat kedai-kedai tak ada stok. Okey, kamu ni dah beli banyak-banyak satu lori, kamu simpan dekat belakang dekat store tu. Bila customer nak datang beli, kamu jual. Okey, roti gardenia ni harga RM5.50 kalau siapa nak. Okey, padahal harga pasaran dia hanyalah RM2.75. Okey, kamu dah naikkan harga 2 kali ganda. Itu dah orang panggil monopoli harga. Okey, macam tu tak boleh. Okey, yang terakhir, seorang penjual hendaklah mengelakkan daripada melakukan riba ataupun mengelakkan elemen-elemen riba dalam jual beli. Okey, sekarang kita lihat pula apakah adab-adab sebagai seorang pembeli. Okey, kamu pernah mak kamu minta kamu beli dekat kedai kan, beli tepung ke, gula ke, beli apa-apa kan. Okey, jom kita tengok macam mana adab kita sebagai seorang pembeli. Adab yang pertama adalah berkomunikasi secara baik. Okey, maksudnya kat sini kita pandailah nak pergi cakap dekat pakcik tu. Pakcik, saya nak beli gula 2 kilo, tepung 1 paket, macam tu. Itu adalah berkomunikasi secara baik. Okey, adab yang kedua adalah tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah ataupun sesuatu yang mengandungi unsur-unsur daripada babi. Okey, kalau kita beli barang-barang yang haram ni, ia memudaratkan diri kita. Adab yang ketiga ialah menyenangkan urusan penjual. Okey, yang keempat, tenang dan tidak banyak kerena. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Okey, contohnya kat sini. Okey, kamu nak bayar, kamu dah ambil semua barang, lepas tu kamu nak bayar. Dekat kaunter tu ada orang tengah beratur. Okey, jangan pula kamu pergi potong barisan. Macam tu tak boleh. Kita sabar menunggu sampailah tiba giliran kamu. Adab pembeli yang keenam ialah berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang ketujuh, sebagai seorang pembeli, kita hendaklah mengelakkan pembaziran. Okey, beli sekadar yang perlu sahaja. Dan yang terakhir adalah bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok makanan. Okey, sebagai contohnya, sekarang kita dalam tempoh PKP. Okey, zaman COVID ni, banyaklah stok makanan dekat kedai ataupun stok barangan dekat kedai habis stok. Okey, jangan pula kamu nampak roti gardenia tu dekat kedai ada 3. Okey, lepas tu orang lain pun nak beli. Kamu tamak. Ambil 3 tu. Tak ada timbang rasa kepada orang lain. Okey, setakat ini sahaja kelas PDPR kita untuk hari ini. Ustazah akan sambung di slide seterusnya pada minggu hadapan. Bagaimana kita nak mencontohi Rasulullah dalam jual beli dan juga apakah kepentingan beradab ketika jual beli dan juga adab-adab ketika berjual beli. Okey,
Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.